Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara yang menarik, SKMM Sarawak laksana inisiatif tambah baik jaringan telekomunikasi. Laporan penuh bersama Buma Win. Buma, silakan. Ya, betul itu Kai. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM melaksanakan inisiatif itu menerusi jendela. Baik, sebelum memperincikannya, kita ikuti dahulu laporan yang disediakan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Baik, dalam perih itu, seramai 324 orang daripada 19 buah rumah panjang di sekitar Sungai Kakus telah menerima dos kedua dalam program vaksinasi bergerak Klinik Kesihatan Tatau. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Datuk John Siki Tayyab berkata, beliau melahirkan kesyukuran kerana ramai penduduk di kawasan Sungai Kakus bersetuju menerima suntikan vaksin. Datuk John Siki berkata bagi yang belum lagi menerima suntikan, mereka diminta mendapatkan suntikan di Klinik Kesihatan Sangan Tatau. Beliau menyatakan demikian semasa lawatan ke Pusat Vaksinasi Bergerak di Dewan Masyarakat Punan, Rumah Ado di Lubuk Kubung, Kakus. Tambahnya, kerajaan negeri komited untuk memastikan penduduk mendapat suntikan vaksin dengan sasaran 80% imuniti kelompok menjelang Ogos ini. Terdahulu, Datuk John Siki menyerahkan cek geran projek kecil luar bandar MRP kepada 7 buah jawatan kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dengan nilai keseluruhan RM239,000. Beliau berharap geran MRP dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk terutama dalam bidang keusahawanan dan pertanian. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Sarawak dalam Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sedang melaksanakan beberapa inisiatif untuk memperkasa dan menambah baik perkhidmatan telekomunikasi di negeri ini. Pengarahnya Adiman Ajem memberitahu salah satu inisiatif tersebut adalah pembinaan menara telekomunikasi. Bercakap kepada RTM, Adiman berkata sebanyak 69 menara telekomunikasi telah siap dibina dari tahun lepas sehingga suku pertama tahun ini. Bagi tahun 2021 sehingga tahun 2022, maksudnya bermula tahun ini, kita akan membina sebanyak 749 lagi menara lah. Bermaksud ada 749 lokasi baru yang akan menerima liputan selular komunikasi. Dan ini pembinaan dijangka bermula pada suku ketiga tahun 2021 sehingga penghujung tahun 2022 lah. Jelasnya, menerusi inisiatif Jendela, ia bakal menyaksikan sejumlah 818 menara baharu dibina dalam tempoh 3 tahun ini dalam usaha mengoptimam perluasan perkhidmatan jalur lebar mudah alih kepada penduduk Sarawak. SKMM juga akan melaksanakan projek jalur lebar melalui satelit dengan 523 lokasi telah dikepasti untuk tujuan tersebut. Keutamaan kita ialah bagi kawasan luar bandar yang langsung tidak mempunyai perkhidmatan komunikasi seperti talian tetap atau talian mudah alih. Ini adalah merupakan interim solution kita. Sementara kita merancang lagi untuk membina menara-menara baru di lokasi-lokasi yang kita rasakan memerlukan menara baru. Inisiatif lain dalam Pelan Jendela di Sarawak termasuklah projek perluasan dan peningkatan jalur lebar talian tetap selain projek naik taraf stesen pemancar sedia ada. Kisah keperitan hidup seorang pemuda setang anak Joseph Abob yang menyara ibu saudara dan neneknya terus mendapat perhatian daripada masyarakat. Selepas kisah pemuda berumur 25 tahun dari Engkelili ini disiarkan dalam berita wilayah, orang ramai mula menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban hidup mereka sekeluarga.
Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof yang dalam lawatan kerja ke Sri Aman turut mengambil peluang menyantuni keluarga Stang. Kunjungannya turut disertai pengurus RTM Sri Aman Irma Kartika Zaini yang pada masa sama menghulurkan sumbangan barangan keperluan. Ketika ditemui RTM, Abdul Hadi memberitahu RTM bukan sahaja berperanan sebagai medium hiburan, informasi dan berita, sebaliknya mahu mengembleng tenaga dengan pihak-pihak berkaitan dalam usaha membantu masyarakat melalui khidmat sosial atau program Cakna Komuniti. Kita menyantuni mereka dan ini adalah merupakan khidmat sosial daripada RTM kepada keluarga ini dan RTM Sri Aman khususnya telah memberikan sumbangan kepada stang keluarga dan kita menyeru kepada rakan-rakan yang lain yang ingin memberikan bantuan kepada stang berdapatlah memberikan sumbangan mereka kerana kita melihat bahawa keluarga ini amat memerlukan bantuan kita bersama. Stang yang ditemui berterima kasih kepada orang ramai yang menghulurkan sumbangan kepada mereka. Terima kasih harga sidak ialah abang tidak sudah bantu aku lama tu. Abang aku tu nadai minta nama-nama lah. Tidak menanya nama utai ke nadai aku ngainya dia minta agak. Pemerik sidak ya aja. Terima kasih harga semua orang lah sudah bantu aku lama tu. Stang selama ini menjalani kehidupan penuh mencabar, bekerja sebagai buruh dengan pendapatan tidak menentu demi meneruskan kelangsungan hidup mereka bertiga sebelum menyertai pasukan rela daerah Sri Aman. Susulan 2 banduan lolos dari penjara Puncak Borneo sejak Khamis lepas, penduduk di kawasan Taman Shun Li Pedawan dan kampung sekitar mula bimbang. Ini kerana kedua-dua banduan tersebut dipercayai bersembunyi di hutan sekitar kediaman mereka. Bagi Bong Jun Chin, beliau sekeluarga tidak dapat tidur lena kerana khawatir rumah mereka mungkin diceroboh banduan berkenaan. Malam saya ada bangun, selalu ada bangun, bah. Tapi saya rumah saya ada lock semua. Ditemui RTM, Bong berkata beliau dan sekeluarga sentiasa memastikan pintu dan pagar berkunci dan mengurangkan pergerakan luar rumah. Tinjauan RTM di lokasi sekitar kebun mendapati hutan tebal menyukarkan pencarian persembunyian 2 banduan ini. Bagaimanapun, pihak penjara telah mengerahkan semua wardennya selain dibantu polis bagi mengesan 2 banduan berkenaan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan Kai.